Salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini, kita masih lagi berada dalam bab 5 berkaitan dengan pengangkutan di Malaysia, dan minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan pengangkutan darat di Malaysia. Jadi untuk hari ini, objektif pembelajaran yang pertama, kamu dapat mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. Dan yang kedua, kamu dapat memberi contoh pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Kita terus masuk ke dalam 5.2 berkaitan dengan pengangkutan udara dan air yang terdapat di Malaysia. Kita tengok kepada pengangkutan udara dahulu, yaitu lapangan terbang antarabangsa di Malaysia mempunyai dua sistem rangkaian, yaitu satu rangkaian domestik dan satu lagi rangkaian antarabangsa. Apa maksud rangkaian domestik? Adalah penerbangan di dalam negara. Contohnya daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Manakala sistem rangkaian antarabangsa ataupun penerbangan antarabangsa ini melibatkan antara negara-negara luar. Contohnya daripada Kuala Lumpur ke Indonesia, daripada Indonesia ke Arab Saudi. Oke, itu maksudnya antarabangsa. Dan sistem lapangan terbang negara kita adalah lengkap, moden, dan juga bertaraf dunia. Dan tahukah kamu, Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik, dan 18 padang terbang. Dan kita akan tengok kepada 6 lapangan antarabangsa yang terdapat di Malaysia. Yang pertama adalah lapangan terbang antarabangsa Langkawi yang terletak di negeri Kedah. Yang kedua, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Yang ketiga, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Yang keempat, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang kedua. Dan yang kelima, ada lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan di Sabah dan juga Sarawak ada satu lapangan terbang, yaitu di Sabah ada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, dan satu terdapat lapangan terbang antarabangsa Kuching. Oke, itu lapangan terbang antarabangsa. Sekarang kita tengok kepada pengangkutan air yang terdapat di Malaysia dan pelabuhan utama di Malaysia dan ciri-ciri pelabuhan. Yang pertama, pelabuhan itu perlulah terletak di perairan yang terlindung. Maksudnya perairan di sini dia merujuk kepada di kawasan air yang terlindung, supaya apabila berlakunya angin ataupun berlakunya taufan ataupun berlakunya hujan yang sangat kuat, dia tidak akan memberi kesan kepada pelabuhan tersebut. Oke, dia tidak memberi kerosakan kepada pelabuhan tersebut. Dan pelabuhan itu juga perlu mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Maksudnya di sini, di pelabuhan itu tidak semestinya hanya kapal sahaja, tetapi ada pengangkutan-pengangkutan lain. Contohnya lori. Oke, lori yang mengangkut barang sebelum barang itu dihantar ke dalam kapal. Dan ciri yang ketiga, mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan. Contoh, macam cikgu cakap, pelabuhan itu bukan hanya ada kapal sahaja, tetapi ada aktiviti dan perkhidmatan lain. Contohnya, perkhidmatan perbankan ataupun perkhidmatan bank. Contoh, orangmu perlu duit ataupun tukar duit. Aktiviti-aktiviti lain contohnya mungkin ada yang membuat perniagaan di kawasan pelabuhan. Oke, dan pada masa yang sama, kepentingan pelabuhan ini daripada dulu dan juga sampai sekarang, pelabuhan itu adalah digunakan untuk menjalankan urusan perdagangan ataupun urusan jual beli. Oke, ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Malaysia. Kita tengok yang pertama, ada pelabuhan Kuantan. Oke, pelabuhan Kuantan yang menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan, dan penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal, pukal cecair, dan juga kargo berbahaya. Pukal ini merujuk kepada sesuatu barang itu dalam kuantiti yang banyak. Oke,
Kita tengok kepada pelabuhan yang kedua yang terletak di Pulau Pinang adalah Pelabuhan Pulau Pinang yang merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia dan mempunyai perkhidmatan feri dan juga marina. Okey. Dan yang ketiga, pelabuhan yang ketiga adalah Pelabuhan Klang. Pelabuhan Klang adalah pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontainer tempatan dan serantau dan terdiri daripada dua terminal iaitu North Port dan juga West Port. Dan last sekali adalah Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, terminal kontainer paling canggih di Malaysia. Itu terletak di bahagian selatan Semenanjung Malaysia. Okey, kita tengok kepada Sabah dan juga Sarawak. Okey, Sabah dia ada satu pelabuhan yang sangat penting yang mengendalikan hampir 70% operasi kontainer di seluruh Sabah, iaitu Pelabuhan Kontainer Teluk Sepanggar. Dan di Sarawak ada sebuah pelabuhan yang dikenali sebagai Pelabuhan Bintulu yang merupakan laluan tunggal ekspor utama negara iaitu gas asli dan juga cecair. Gas asli cecair. Ekspor maksudnya mengekspor, membawa keluar kita punya produk keluar. Okey, dan kita akan terus masuk ke dalam 5.3 berkaitan dengan pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam di Malaysia, cikgu rasa kamu semua sudah tahu. Dan pengangkutan awam di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu darat, air dan juga udara. Dan kita tengok kepada darat dahulu. Okey, pengangkutan awam darat dia ada 2 ya, satu jalan raya dan satu jalan kereta api. Okey, jalan raya biasalah bas, teksi, panggilan di sini dia merujuk kepada yang sekarang lah, yang makin popular, contohnya Grab, okey, Maxine dan lain-lain, banyak lagi. Okey, dan jalan kereta api ini banyak di Semenanjung Malaysia. Okey, menggunakan rel bersepadu. Dan contoh dia adalah monorail, KTM komuter, KTM antara bandar, okey, transit aliran ringan, LRT, MRT, ERL dan juga ETS. Yang terbaru adalah ETS. Dan pengangkutan darat air, okey, pengangkutan darat air ataupun pengangkutan awam air, okey, dia merujuk kepada hanya ada 2 sahaja, iaitu feri dan juga bot. Okey, maksudnya feri dan juga bot ini digunakan oleh orang awam untuk pergi ke sesuatu tempat. Dan pengangkutan awam udara yang terdapat di negara kita iaitu hanya satulah, okey, itu kapal terbang. Okey, maksudnya kapal terbang ni semua orang boleh naik ataupun semua orang boleh pakai ataupun menggunakan kapal terbang ini. Yang penting mempunyai duit. Okey, jadi itu sahaja untuk kita punya PDPR untuk hari ini. Dan kita akan jumpa untuk kelas akan datang. Okay, thank you.